Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Faslun wa aula al wilayah ay ahaqqul awliya'i bitazwiji abu al-abu. Baik, fasal ni kita nak bicara adalah tertib wali. Kata dia wa aulal wilayah abu. Yang paling utama untuk jadi wali adalah bapa. Masuk kata aula wilayah ni ialah ahaqqul awliya'i bitazwij. Masuk aulal wilayah ni adalah orang yang paling berhak daripada kalangan wali-wali bitazwij dengan nak mengkahwin. Jadi yang ni ialah paling aulanya. Jadi faham aula-aula ni maksudnya ada tertib. Tak dipilih wali yang jauh melainkan setelah tiada wali yang dekat. Istilahnya tak dipilih wali yang abad melainkan jika dah tak ada wali akrab. Bila akrab tak ada baru akan berpindah pada abad. Baik. Jadi aulal wilayah abu, bapa, sumal jaddu, kemudian datuk. Jadi nak ingat kita bab wali ni tertib lah. Kalau kita dah biasa ingat bab peraid, bab ni tak masalah mana rasanya insya-Allah. Tertib dia lebih kurang macam peraid. Kata abu, sumal jaddu, kemudian datuk. Datuk ni siapa? Abul abi. Abul umi dia tak boleh jadi wali pasal mesti wali nisbah nasab bapa, nasab lelaki. Kalau bab peraid pun yang nak ingat dia bab wilayah dia ialah bab asobah. Bab asobah lelaki. Summa abuhu. Kemudian kalau ada dah jad tak ada, abul abi tak ada, ialah abuhu abul abi. Wa hakazalah, maksudnya ke atas. Wa yuqaddamul aqrabu minal ajdadi alal abadi, dan didahulukan yang akrab daripada ajdad alal abad, di atas semua yang jauh-jauh. Baik, selesai, saya tak panjangkan tu. Summal akhu, kemudian barulah adik-beradik. Akhu li abi wa ummi, adik-beradik sebapa dan seibu, seibu sebapa. Baik, walau ambara bi syaqiqi kana lakana doro. Jikalau musannif membuat ibarat dengan syaqiq itu, dia akan ada saya adalah lebih ahdar. Faham tu, lebih ahdar, aksar, afham, itu kan, lebih membawa kepada kefahaman tepat. Pasal syaqiq dah jadi istilah kita dalam fiqh, maksudnya abawain. Lil abi wa ummi ni takut dia akan baca sekerat tertinggal, ada makna lain. Jadi pun tak panjang tu, mudah saja. Summa akhu li abi, akhu li abi, summa ibnul akhi. Baik, selepas daripada adik-beradik, dia akan kepada anak menakan daripada adik-beradik. Adik-beradik. Ibnu pun ibnul akhi li abi wa ummi, wa in safula sekalipun ke bawah. Summa kemudian ibnul akhi, barulah ibnul akhi li abi. Wa in safula. Safula. Summa, baik, kalau dah anak menakan tak ada, baru dia akan pangkat summal ammu syakik, pak menakan sebelah bapa yang sibuk sebapa. Summal ammu li abi, kemudian pak menakan sebelah bapa li bapa. Summa ibnihi, kemudian ibni bagi am syakik. Maksudnya ai ibni kulli minhuma, ibni bagi setiap satu daripada keduanya, daripada ami syakik dan ami li ab. Bahasa kita sepupu lelaki daripada adik-beradik bapa yang sibuk sebapa, dan sepupu lelaki daripada adik-beradik lelaki yang sebapa, sebelah bapa. Okey, adik-beradik bapa kita yang sebelah bapa yang sebapa. Melayu yang ni masalah dia kadang. Bapa tak faham tu. Kalau Arab inilah istilah dia. Kalau clean punya sikit sajalah kan, nak pelbagai bahasa itu kalau dah faham, pernah ngaji peraid, bahasanya bab ni tak masalah. Mana kita nak sebut tadi. Jadi kalau sebut akhul li abi, akhul abi ni itu perempuan punya adik-beradik jantan, satu mak satu bapa. Itu akhul li abi wa tadi. Lepas tu si perempuan punya adik-beradik jantan satu bapa. Lepas tu si perempuan punya adik-beradik jantan satu mak satu bapa punya anak jantan. Clean di sel ni tu kan, tapi boleh follow dia punya nasab tu. Lepas tu itu perempuan punya adik-beradik jantan
pasal tadi lepas apa? Itu ada perempuan yang ada beradik jantan, yang satu bapa punya anak jantan. Anak menakan daripada adik-beradik yang sebapa. Okey, lepas tu baru pergi pak menakan. Clean punya style. Itu perempuan punya bapa punya adik-beradik jantan, satu mak satu bapa. Lepas tu itu perempuan punya bapa punya adik-beradik jantan, satu bapa. Pak menakan tu yang pak menakan sebelah bapa yang ibu sebapa. Itu yang sebapa. Tu am syakik am lilab. Lepas am boleh jadi ibnu am. Tu apa dia? Itu perempuan punya adik-beradik, dia punya bapa satu mak satu bapa punya anak jantan, sepupu. Jadi mana boleh follow tu follow lah. Tak boleh tu diam je lah. Saya pasal bahasa keling ni macam tu. Kalau belajar bahasa Urdu macam ni tak tengok lagi habis, tak belajar habis. Duk proses belajar bahasa Urdu ni. Apa cerita ni? Macam tu lah. Kalau Arab macam ni, kalau Arab kalau dia sebut siapa fokus kemudian tengok ke atas tu kan. Jadi yang terdekat disebut ni ialah Ibnu Am. Jadi Ibnu Am lil Ab. Siap. Ala hadzal tertib. Jadi kalau kita sebut dengan nak bagi ingat tu, tertib wali ni bapa, datuk. Datuk pun datuk sebelah bapa, Abul Abi. Lepas tu adik-beradik tu, adik-beradik perempuan yang sibuk sebapa. Lepas tu adik-beradik perempuan, adik-beradik lelaki bagi perempuan ni yang sebapa. Lepas tu anak menakan daripada adik-beradik lelaki yang seibu sebapa. Lepas tu anak menakan daripada adik-beradik lelaki yang sebapa. Seibu tak ada. Seibu pasal dia turun dengan mak, dia tak dapat jadi wali. Lepas tu pak menakan sebelah bapa, seibu sebapa dengan bapa. Lepas tu pak menakan sebelah bapa yang sebapa. Lepas tu sepupu, kalau bahasa kita sepupu lelaki daripada pak menakan sebelah bapa yang seibu sebapa. Lepas tu sepupu lelaki daripada pak menakan sebelah bapa yang sebapa. Cakap Melayu dia macam tu. Kalau Melayu tak boleh, ambil Arab. Lihat Arab ambil clean. Dua semua tak boleh. Apa masalah tanya? Boleh. Selalunya orang nak ingat tertib wali ni kena susah ni kan. Putih, siapa susah? Susah. Kena buat jadual sikit lah. Pasal nak ingat tertib wali ni, dia ingat kalau bahasa Arabnya sebut apa? Dia akan ubuwah, lepas tu jududah. Siap. Lepas tu ukhuwah. Lepas tu ibnu abna'il ukhuwah. Abna' ukhuwah. Dia memang istilahnya ukhuwah lagi. Tapi pasal lepas ukhuwah dia akan abna' ukhuwah. Lepas tu baru umumah. Lepas tu baru abna' umumah. Cuma bila huraian dia daripada ubuwah jududah. Lepas tu ukhuwah mesti dahulu ukhuwah syakik dulu. Lil ab wa li abawain, daripada lil ab. Lil tak ada, pasal dia melalui mak. Lepas tu ibnu ukhuwah, ibnu pun kena dulu ibnu yang abawain, daripada ibnu yang lil ab. Lepas tu umumah, dahulukan umumah yang li abawain daripada lil ab. Lepas tu abna bagi umumah, dahulukan juga abna daripada umumah yang li abawain berbanding dengan abna daripada umumah lil ab. Pemula nak ingat dia kena yang tu yang ambil bahasa Melayu boleh, Arab boleh. Kalau saya suka Arab lagi. Dia tak tahu bahasa dia lebih tajam. Bahasa Melayu memang lain negeri, lain daerah, lain orang, lain bahasa. Kita kelahi pula dengan orang bahasa tu. Kalau Arab dia tak lari lah. Yang ambil ubuwah, jududah, ukhuwah. Kalau tak sebut abna pun ukhuwah, tapi tak sebut abna takut terkeliru nanti, tertinggal dia. Ukhuwah untuk abna ukhuwah, untuk umumah, untuk abna umumah. Siap. Dekat tu je wali. Wali bab nasab ni macam tu ya. Antara yang nak perhati sikit, selalu dia orang duk kelahi. Bapa tak ada masalah, datuk tak ada masalah, tak adik-beradik.
Kaedah dia mana-mana akhun di abawain atau akhun syakik sah untuk jadi wali dengan ketiadaan ab dan jad. Dan akhun syakik ni tak syarat mesti yang sulung, tak syarat mesti yang alim dan wara'. Siapa-siapa di kalangan mereka yang martabatnya akhun boleh. Macam mana pun carilah yang awra', a'lam, a'dal, itu kot seumpama tu. Macam mana pun siapa-siapa boleh. Nak faham tu selalu dia nak kelai, abang dia yang sulung ada, kenapa ambil hak abang kenapa ambil cik kenapa cari hak palsu pada yang bongsu. Tak ada masalah tu, cuma pastikan layak. Dan tak syarat juga persetujuan awliya ni mesti semua awliya setuju di atas siapa jodoh yang nak dikahwinkan tu. Jadi maksudnya kalau katalah yang dekat urus perempuan ni ialah abang dia, yang gelar pakcik ke paksu, tak kira lah siapa yang rapat dengan dia, yang ni lah yang rapat dengan dia, jadi dia akan jadi wali. Yang wali lain tak apa setuju, yang ni wali ni setuju, tak ada masalah. Tak syarat mesti muafakat semua awliya. Kalau faham tu, di atas kata wali ni, kalau kita faham wali ni ialah orang ambil tanggungjawab. Siapa yang ambil tanggungjawab dengan perempuan ni, yang tu lah kalau ikut faham tu yang awliya dia. Kalau saya punya istilah, kalau saya ngaji pun ada guru yang sebut macam tu lah. Dengar sekali lagi sebut, orang yang sepatutnya di awliya pada perempuan ni adalah orang perempuan ni, siapa yang carikan jodoh dia tu, siapa yang take care about dia, who take care about her, about her kan, about him ke about her kan, siapa yang take care about her, so he is the wali lah among dia, her brothers kan, among her brothers. Siapa who take care about her, about him, her, jadi kacau apa sih kena tu, her tak, her, about her, siapa yang take care tu, dia lah. Yang lain tu dah menyibuk apa, kau dah pakar pun kau tak tengok, tu dah lah duduk jauh-jauh, siapa nak cek pasangan, tiba-tiba bila nak kahwin dengan perempuan ni dengan ni, orang dah setuju, dah kira dia elok, pergi kacau daun konon-konon aku tak setuju, aku wali, aku yang paling tua, aku lagi berhak untuk tentukan dia kahwin dengan siapa. Tampar lagi sekali tu sajalah nak sebut ayat tu. Saya selalu kelai-kelai bab tu kalau dia tengok dalam masyarakat selalu duk kelai bab wali tu. Kenapa pula dia pandai-pandai pula cari pasangan untuk kau, bukan aku yang sulung, tapi tak cari pun. Yang sepatutnya siapa yang take care about her, he supposed to be the wali lah. Macam mana pun suppose ke, orang lain tak boleh, tak ada masalah juga, boleh, tak ada masalah. Macam mana pun jangan antara tu pasik. Kalau ada isyak rokok, tolak kan, tak semayang, tolak, main nombor ekor, tolak, tolak tu no. Yang mana ni, tolak. Kalau tak ada dah lain, ni je ada, ni je lah. Tak ada satu adik-adik, baru tengok anak adik-adik lagi teruk rupanya. Dah bapak borek anak rentik kan, tengok pak menekan, kau ada pak menekan hak jenis sikit. Macam tu tertib ni kena tengok, pasal nak kedah tak akan diambil ya ba'ad melainkan jika akrab ada, dan dia takkan langkah, selagi ada akrab. Kalau katalah ada akrab abad yang dekat ada, ambil jauh, istilahnya melangkah tertib wali, tak sah nikah, tak sah nikah. Kalau dia fasik, yang kurang fasik dia fasik tapi macam contohnya dia zakut tapi jarang saja lah dia, kalau masih tahap dia fasik, tapi dia tak macam yang tegar tu, tegar. Orang kata berkeselaluan. Dia kalau kurang fasik pun dobit dia setahun tobat, orang boleh terima. Lepas tahun tempoh pelepasan diri taubat tu setahun. Asal fiknya tu, buka kitab mana pun macam ni setahun. Maksudnya kalau kata dia tak semayang, betul orang semayang setahun lepas tu baru dia layak untuk jadi wali. Kalau isap ukur berhenti setahun lepas tu baru boleh jadi wali. Kalau nak seminggu nak menikah baru berhenti, tak layak jadi wali walaupun warah. Setahun dia punya tempoh yang dah untuk ini. Dah taubat. Taubat tu cerita hak taubat kan ni, bukan cerita hak tak taubat ni. Taubat tu memadai lah ke dia mencapai masyarakat ke masa Nisbah taubat tu cukup, tapi untuk jadi wali tak sah. Wali mesti setahun. Dobit fikah buka kitab mana pun. Tambah kitab yang khas Idahul Bab ke apa kan, yang selalu orang cerita bab nikah tu, tapi buka kita tak tahu lagi clear dia sebut sebiji.
Mutik katakan isap okok tu yang paling ringan. Jadi ikut main-main je. Macam minum arak main-main lah. Macam minum arak main-main lah. Minum arak main-main je, bukan minum real sampai mabuk tonggang botol tu. Macam mana? Sikit je. Macam Arak tu memang ada. Allah. Dia kalau sepatutnya lah, nak sebut macam mana? Sepatutnya tak payah tanya soalan macam tu. Mokok ni bagus tak bagus? Tak bagus. Berhenti kan. Hak tu. Terus saya tanya lah tu. Sedap. Kita duduk melayan. Ha? Vape kan? Dah difatwakan haram, saya pakai fatwa je lah kan. Saya nak urai boleh kan. Tapi pakai je lah haram. Haram lah. Buat pada apa vape tu? Takkan air sejuk kan, boleh berasap mana tu kan, mesti ada something. Buat pada bahan apa, benda-benda yang boleh dengan hisap dia terbakar ni, mesti benda-benda yang boleh menyebabkan bahan tu terbakar juga. Satu mesti ada unsur-unsur alkohol. Bila ada unsur alkohol, alkohol buat pada apa? Alkohol tu kat alkohol lagi daripada campuran pakaian, kat alkohol campuran kimia. Mekanikal, bukan daripada penampaian. Kalau mekanikal pun bagus tak bagus? Walaupun kalian tak ikutkan cerita betul tu, dia tu adakah dia kati atau tidak? Adakah dia? Dia tu penampaian atau tidak? Yalah, kalau proses penampaian tu memang dah ambil benda-benda haram yang pasal dia memabukkan apa. Jadi kalau kata ambil daripada, kalau mekanikal ni selalu ambil daripada petroleum lah, daripada unsur petroleum dengan proses berselingan berperingkat apa untuk menghasilkan dia. Jadi istilah tengok tak mudarat Kalau ikut mudah apa, bukan daripada perangai orang Islam lah untuk buat hisap benda-benda tu. Dia kata Pak Arab hisap, nak kira Pak Arab pergi betul banyak. Pak Arab nak kira Pak Arab kan, pasal dia kata janganlah kira dobit itu, dobit dia kira dobit Islam lah. Itu kot. Mana malas nak sembang kelagi-kelagi buat tu. Malas nak sembang. Okey. Baik. Faiza adamatil asobatu minan nasab. Jika ketiadaan asobah daripada nasab, fal maula al-mu'tiku, fal maula al-mu'tiku, maka dia ialah maula. Siapa maula ni? Al-mu'tiku, yang memerdekakan. Dan maula ni mesti az-zakaru, yang lelaki. Maksudnya nisbah orang tu, perempuan tu, kalau dia dulu settle di hamba, siapa maula dia? Jadi maula dia sayyid dia lah. Maksudnya bila seorang tu dah tak ada siapa wali nasab, antara wali besar nak tengok dia ialah wali dengan wala, dengan memerdekakan hamba. Wali dengan memerdekakan hamba, yang dipanggil istilah wala kan. Innal wala'a liman a'taqa. Maksudnya hak perwalian dengan merdeka ni, dia ialah man a'taqa, siapa yang memerdeka. Siapa memerdekakan hamba, dia ialah lebih utama untuk jadi wala, untuk ada wilayah dengan wala. Bagi siapa yang tak ada wali dengan nasab. Summal asobah tu, kemudian kalau mutik dia tak ada, dah mati, macam mana? Tengok asobah bagi mutik. Asobah tu, asobah bagi mutik. Orang yang merdekakan tu, dia tu siapa pun yang asobah dia. Pasal tertib wali adalah tertib waris warasat asobah. Arti yang ingat, bunuwah apa, ubuwah, jududah, bunuwah, abna bunuwah, umumah, abna umumah. Jadi asobat bagi mutik tu, alat tertib di atas asobat bagi mutik yang tertib. Yang ni pun hamba dah tak ada, macam mana pun faham macam itulah tertib. Alat tertib bil irsi. Amma maulatul mu'ti, adapun maulatul mu'ti iza kanas hayatan fa yuzawiju atiqataha ma yuzawijul
mu'tiqata bitartibi sabiqi fi awliya'in nasab. Baik, ada pun kata dia maulatul mu'tiqati, ada pun maulatu mu'tiqati. Mu'tiqah ni ada pun sayyidah lah kalau faham tu bahasa lain. Masuk maulah ni sayyidah yang mu'tiqah, maulatul mu'tiqah. Ada pun sayyidah yang memerdekakan hamba. Maksudnya orang perempuan dia ada hamba, dan hamba dia hamba perempuan, dia merdekakan hamba perempuan. Jadi dia pun istilahnya mu'tiq, cuma dia mu'annas mu'tiqah lah. Sedangkan dia perempuan boleh jadi wali. Memang perempuan tak boleh jadi wali sekalipun dengan wala, walaupun dia boleh dapat wala pesaka di atas jalan wala memerdekakan hamba, tapi dia tak boleh jadi wala bab menikahkan siapa perempuan yang dimerdekakan, pasal dia perempuan. Baik, idza kanat hayatan, jika adalah mu'tiqata, maulah ni dia merdeka, hayat dia hidup, fayuzawiju atiqataha, maka hendaklah menikahkan atiqataha. Atiqah dengan mana? Maktuqah, perempuan yang dimerdekakan olehnya maulah ni. Siapa yuzawiju? Man yuzawijul mu'tiqata, ada menikahkan dia oleh orang yang mengkahwinkan mu'tiqah bitartib, dengan tertib. Jadi kalau orang perempuan ni dia ada hamba, dia menikahkan, kalau orang merdeka ni masih hidup, dia memang tak boleh jadi wali. Keedah nak jadi wali perempuan pemerdekakan ni tu macam mana? Kalau sayyidah yang memerdeka ni, kalau dia masih hidup, kalau dia nak menikah, siapa menikahkan dia? Itulah yang menikahkan perempuan yang dimerdekakan oleh dia. Yang menikahkan bagi perempuan perwalian bagi mu'tiqah ni, siapa yang nak kalau mu'tiqah ni nak kahwin, siapa wali dia ala tertib, itulah yang akan menikahkan atiqah bagi mu'tiqah. Atiqah ni, mu'tiqah ni, maulah ni. Selalu nak mengaji situ lah tempat-tempat susah sikit, tertib lagi boleh. Nak kata tak boleh pun macam boleh, atau boleh pun tak boleh. Boleh. Man yang kalau mu'tiqah tu hidup, itulah akan menikahkan dia. Katalah ada perempuan ni, dia menikahkan satu perempuan. Siapa yang akan jadi wali pada perempuan yang dimenikahkan ni? Asalnya perempuan yang dimenikahkan ni, kalau nasab dia ada, bapa dia ada, tok wan dia ada, adik-adik dia ada, yang tu lah akan jadi wali dia. Sekarang yang tu wali nasab tak ada, yang menikahkan dia adalah orang yang menikahkan dia. Itu asal dobit. Sekarang yang menikahkan dia adalah perempuan juga. Jadi siapa akan menikahkan dia? Kalau yang menikahkan tu adalah lelaki tu dah tak ada, dia kena tengok waris asobah dia. Waris asobah, ikut tertib asobah macam mana tertib awliya. Baik, kalau dia perempuan, dia tak tengok asobah bagi mu'tiqah ni. Dia kena tengok, kalau kau ni hidup, siapa yang wali dia? Bapak dia lah akan menikahkan. Kalau ikut tertib lah. Tertib apa? Tertib nasab. Dia ikut tertib tu lah. Ubuwa, jududa, ukhuwa, abna ukhuwa, umuma, abna ukhuwa. Tertib dia tu. Itu maksud dia. Boleh. Ngaji ni kena nak faham satu, nak ingat satu. Nak faham, ingat. Saya memang antara ngaji tu, kalau benda-benda yang boleh faham, terus ingat. Yang malas buka kitab, ingat. Ingat. Nak buka kitab bukan senang. Bagi ingat terus. Kalau saya ngaji kat almarhum Abu Batih tu, dia sebut ngaji ni, kalau tambah dalam proses duk ngaji tu, kata dia kadang nak ingat semua payah. Dapat ingat satu hari satu masalah. Satu hari ingat satu masalah. Masalah pun bukan ada cari, hak tu berkandak. Yang ni pun kalau kita boleh ingat terus aulia tu. Aulia macam ni. Yang ni ikut satu hari satu masalah, sikit sangat kita pasal kita main daurah, betul tak? Sekali duduk daurah ingat satu masalah. Satu daurah ingat satu masalah. Satu masalah tu nampak leceh sangat. Ambil satu format.
Format awliya, pum macam ni. Format syahid, pum macam ni. Bagi ambil satu tu, disimpan, ambil pum simpan terus, ambil pum simpan terus. Pasal dia ambil keyword tu. Saya ngaji dulu antara guru ajar bagi nak ingat fake ni macam mana. Ngaji tu yang ambil faham satu hal, lepas tu macam mana nak buat rumusan. Macam kita jumpa bab hamba itu kan, tak biasa jumpa bab hamba, susah tu. Belajar. Apa rumusan nak buat? Mukatab macam ni, puf. Mudabbar macam ni, puf. Muba'at macam ni, puf. Umuwalat macam ni, puf. Dia ambil satu format, bagi ingat satu-satu masalah. Boom. Baru insyaAllah dia boleh proses. Jumpa tahun mana pun clash, dia boleh bagi selesai. Bila kita tak ingat dobit-dobit tu, tu yang blur tu. Buka je file macam mana. Buat. Ini boleh. Buka kitab pun tak nampak nak tengok apa. Boleh. Baik. Amma mula siap tadi sabik fi awliya izrasam. Fa iza matatil mu'tiqatu. Baik. Apabila mati, tadi disebut kalau mu'tiqah tu masih hidup, kanat hayyatan. Fa iza matatil mu'tiqatu, apabila matilah oleh mu'tiqah, dia mati, zawwaja atiqataha man lahul wala'u alal mu'tiqati. Baik. Mengkahwinkan atiqataha, akan atiqah wazan fa'ilah dengan mana ma'tuqah. Atiqah orang yang dimerdekakan oleh mu'tiqah. Tu atiqah, mu'tiqah orang perempuan yang memerdekakan hamba. Atiqah orang yang dimerdekakan. Satu nama orang perempuan pun ada Atikah Melayu je lah, Atikah. Patutnya bukan Atikah, tapi Atikoh. Atikah tu sebut koh tak betul. Atikah hijau Melayu, patutnya Atikoh. Atikah dua silap huruf, koh dengan ha. Atiqah. Jadi masuk Atiqah yang dimerdekakan. Kalau yang merdeka, dia yang merdeka, yang dimerdekakan, Atiqah. Sah juga mana Atiqah yang memerdekakan, sah ya. Tapi masuk sini fa'ilah dengan mana maf'ulah, dengan mana ma'tuqah, yang dimerdekakan. Atiqah dengan mana ma'tuqah. Baik. Jadi kalau mu'tiqah, yang tu memang yang memerdekakan. Lurah ya sikit tu. Baik. Apabila mu'tiqah ni mati, mengkahwinkan atiqah dia, siapa? Man lahul wala'u alal mu'tiqati. Dia lah orang yang lahu bagi mu'tiqah ni wala'u, oleh wala' alal mu'tiqati, ke atas perempuan yang memerdekakan hamba. Jadi kalau dia mati sedangkan dia itu sayyidah, dia adalah mu'tiqah, bila dia mati dia tak pergi pada ansobat pasal dia perempuan. Siapa dia? Dia ialah siapa yang, kalau perempuan yang mu'tiqah ni, dia dulu pun hamba, siapa yang memerdekakan dia dulu. Patah lagi belakang. Dia man lahu wala ala mu'tiqah, siapa yang ada wala atas mu'tiqah. Istilah wala'nya dia takkan pergi, melainkan wala' ni mesti dalam bab pernikahan hamba je. Kalau di atas biasa punya wilayah, dia tak panggil wala', dia panggil wilayah. Wala' ni mesti istilah mendapat kuasa wali melalui pemernikahan hamba. Al-wala', dia panggil al-wala'. Mesti bila al-wala' mesti babak pernikahan hamba. Jadi kalau dia mati dan dia pula hamba, siapa yang kahwinkan dia dulu, andai kata dia hamba, hak itulah yang akan menikahkan atiqah dia. Cuma lagi belakang ni lagi tak ada lah. Apatah hari zaman sekarang hamba apa tak ada kan, tapi nak faham tu, nak faham tertib tu, dan nak faham kitab tu. Ya, betul. Berarti dia mu'tiqah tu pun, dia dulu pun atiqah juga. Jadi siapa yang bila dia mati tu, siapa yang akan ada wala' dekat dia, yang itulah akan menikahkan, mengkahwinkan atiqah dia.
Summa, kemudian kalau tak ada man lahul wala, barulah ibnuhu. Ibnu bagi man lahul wala alal mu'tiqah ni. Kemudian ibnuhu, kemudian ibnu ibnihi, ibnu bagi ibnihi. Esok kalau susah rujuk kitab. Kalau tak rujuk kitab pun tertib tak ingat macam mana, rujuklah pas ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kaedah tu Al-Quran dah bagi. Jangan merepek lagi hukum sendiri sedangkan tak ingat hukum. Itu je kaedah kita. Ilmu ni sedia maklum, bukan semua orang boleh ingat. Kaedah tak ingat ilmu, jangan malu untuk mengaku wallahu a'lam. Itu kaedah kita. Kalau saya ngaji, Tok Guru selalu sebut, kami tu saya sebut, saya zaman saya arwah Tok Guru hidup, antara pesan-pesan dia amanah Tok Guru pasal kami bila nak puasa selalu 15 Syaban masuk 16 17, kalau kena hari cuti tu, itulah hari penutup untuk mengajar pondok. Dia ada istilah hari amanat Tok Guru. Antara yang diamanat tu, pasal nak cuti panjang Ramadan, kami cuti, umumnya cuti lah, pasal kitab-kitab yang selalu dibaca tu tak dibaca, buka nanti lepas puasa 6 Syawal esok baru buka pondok. Jadi cuti tu dalam masa 2 bulan, pasal 15 Syaban sampai 15 Syawal lebih kurang macam tu. Dan Ramadan memang cuti full dengan pengajian kitab biasa. Biasanya akan ada amanat Tok Guru. Antara amanat Tok Guru yang sering saya dengar waktu dia bagi amanat ni dalam tempoh yang panjang tu, bagi amanah suruh jaga jemaah apa-apa, tolong mak bapak, khidmat masyarakat, imam masjid, jangan tinggal apa-apa, kalau boleh jadi mengajar, cerita kebaikan pondok, cerita kebaikan ilmu. Itu amanat-amanat dia. Antara amanat dia ialah kalau tanya tak reti, jangan malu menyebut wallahu a'lam. Perkataan tu disebut, ambil daripada perkataan Sayyidina Umar dalam Itmamul Wafa. Dia selalu sebut, kata alla yastahyiyanna ahadukum an yakula inda adama ilmihi wallahu a'lam. Antara wasiat dia, jangan malu seseorang kamu apabila ditanya dengan ketiadaan ilmu dia untuk menjawab, jangan malu untuk kata wallahu a'lam. Sering diperingatkan kami. Satu kita bab ni tak ingat macam mana, wallahu a'lam, jangan jawab merepek. Jangan buka Yusuf Qurawi punya buku. Buka kitab Batul Qorib. Saja wasiat tambahan. Jangan buka juga profesor benda ni. Profesor tu. Jangan buka profesor tu. Pasal zaman lah ni, kalau saya pasal tak tahu, dia orang ni kita nak kata memang bodoh kan. Dia timbul masalah, dia pun timbul muskil. Waktu dia kata macam mana nak jawab ustaz, golongan ni bila sebut sikit dia akan jawab, kata Dr. Mazhar kata boleh, Dr. Mazhar kata boleh. Lah, kau dah tahu jawapan macam tu, sepak je lah bapak tu. Dr. Mazhar memang tak boleh pakai. Dr. Mazhar ni mazhar apa? Mazhar gila babi. Sudah, selesai, jawab dah lah tu. Maksudnya antara yang terdekat yang orang pernah tanya saya bab masalah pendapat ni kan. Pendapat tu lah masalah tayamum. Kalau anggota berbalut, dia boleh ambil Dr. Mazhar, bukan sikohnya orang untuk sampai pada pendapat-pendapat ulama. Dia boleh kata pendapat-pendapat ulama, sepakat ulama fuqaha, ulama-ulama fiqh. Dia boleh kata macam tu. Ini dalam Twitter dia lah, dalam Facebook dia kata sepakat ulama-ulama fiqh mengatakan tidak ada basuhan yang wajib yang boleh basuh, melainkan hanya menyapu di atas balutan. Tak perlu ambil wudu apa, kedepuk apa dia sebut itu. Jadi maksudnya kalau balut macam mana? Ambil air sapu. Sudah ya. Tak perlu apa-apa tayamum semua, kena ada hadis semua doa. Last kali dia apa? Islam ni agama yang mudah. Amboi, senang. Macam apa pendapat ustaz? Kata bubuh tu lah mufti bodoh tu. Dah santai. Kau faham cakap aku tak faham tanya lain. Memang orang ikutlah pendapat mudah. Kalau ikut jawab kita memang detail lah. Tak ada wuduk, tak ada wuduk. Sekarang dah balut dulu. Dah balut memang tak ada wuduk apa dulu. Baik, kaedah wuduk dia apa? Muka kena basuh, tangan kena basuh. Yang mana yang tak boleh tu, kena tampung, kena tayamum. Lepas tu, teruskan sapu kepala selepas tayamum. Lepas tu kaki. Dalam masa yang sama nanti sihat, qada. Itu kaedah dia. Buka lah kitab Syafi'iyah mana pun. Yang sakit hati macam mana? Dia punya pembohongan fakta dengan ilmu tu. Dia kata ulama fiqh, semua jumhur ulama fiqh Syafi'iyah Hanafi kata tak payah ada sapuan basuh apa-apa, sapu je. Tampor sekali. Semalam apa Ustaz? Sembahyang jamaah kan. Tapi bukan mazhar lah, yang dalam TV 9. TV 9 kan TV je lah. TV 9 lah.
TV9 ada ustaz apa nama tu, Muhammad Amin apa tu. Dia kata apa? Mengikut mazhab Syafi'i ada 5 sebab untuk boleh sembahyang jamak. Disebutlah ini antaranya apa? Kalau kita buat pembedahan maka boleh jamakkan sembahyang. Dia kata mazhab Syafi'i. Pampor sekali. Mazhab Syafi'i mana? Kok nama orang tulis buku tu Syafi'i kot. Mazhab Syafi'i. Ish. Orang jahil memang jamak kan? Ha? Orang jahil. Orang jahil macam mana? Dia tak tahu sembahyang jamak, dia sembahyang jamak. Syarat untuk boleh sembahyang jamak mesti tahu kaifiat. Macam mana dia nak sembahyang jamak? Dia tak tahu sembahyang jamak. Ikut je. Orang jamak. Orang tanya kaifiat. Satu, Guru saya mengikut guru saya. Gagah ke lah. Apa dia pakai dah. Macam mana pun tanya kaifiat dia. Kau tak pernah sembahyang jamak? Tak pernah. Boleh sembahyang jamak ni? Boleh. Untuk sembahyang jamak? Jom sembahyang jamak. Ajarlah dia. Tegah dia tu satu hal kan. Tegah dia. Pernah sembahyang jamak? Tak pernah. Tanya dia. Tahu tak sembahyang jamak macam mana? Tak tahu lah. Nak saya ajar tak? Kalau tanya mampu dia tak minta kan. Kita ajar dia. Nak sembahyang jamak ni, kita lah. Kita nak jamak kosor tu asar. Ajar dia. Dah bagi pun 2-3 tips saja macam ni. Kau tahu tak sembahyang jamak ni harus bila cukup 2 mahalah. Cukup 2 mahalah lagi. Okey, musafir ni musafir haram tak? Tidak. Sekarang kau boleh jamak tak? Boleh. Tahu tak? Fahamlah bodoh tu kan. Betul. Macam mana nak bagi tip dia senang je. Satu nak bagi kosor, kemudian nak bagi jamak. Jamak pula jamak takdim. 3 benda yang nak kita tahu dia. Apa dia? Pertama, nak sembahyang zuhur ni kosor. Nak kosor ni kau dah boleh buat 4 kau boleh 2. Cuma nak bagi 2 ni kau mesti niat 2 dalam takbiratul ihram. Aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat kosor. Kerana Allah Taala. Siap. Jemaah lagi. Tambah Imam Muhammad. Anak saya ajar sekolah rendah darjah 2 darjah 3 pasal dia musafir orang. Ajar dia tu. Orang budak anak saya macam tu boleh faham? Ajar tu. Faham tak? Faham. Selalu sembahyang zuhur macam ni. Dia sebut usolli fardhu zuhri arba'ah rakaatin. Tu sembahyang biasa. Ini bukan sembahyang biasa, sembahyang 2. Sembahyang 2 macam ni. Usolli fardhu zuhri arba'ah. Arba'ah tu apa? 4 dah. Budak-budak pandai kan. Macam mana 2? Subuh macam mana? Rakaataini. Rakaataini kan. Usolli fardhu zuhri rakaataini. Buah belakang. Rakaataini qasran. 2 rakaat qasar. Tu Arab dia. Melayu macam mana? Aja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar ikut imam kerana Allah Taala. Boleh? Pandai. Tu baru sembahyang qasar. Betul nak bagi jamak macam mana? Mesti ada niat jamak dalam sembahyang yang utama. Jadi tengah sembahyang zuhur tu ingat hati, aku nak jamakkan asar ke zuhur, atau aku nak jamak takdim ke zuhur. Aku nak jamak takdim. Habis-habis bodoh macam tu mesti boleh fahamnya. Jamak takdim tahu tak? Tu jamak takdim dia tak faham, dia tak boleh faham istilah. Aku nak jamakkan asar ke zuhur. Faham tak? Faham? Sebut. Nak jamak kan macam mana? Bagi sampai dia boleh sebut tu. Faham tak? Faham? Okey, dah faham tak tu? Habis sembahyang zuhur tu 2 rakaat. Untuk sembahyang asar lah. Sembahyang asar tu asal 4, nak buat 2. Macam mana nak buat? Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat. Macam tu ke? Usolli fardhu asri rakataini qasran ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Taala. Faham? Sebut? Okey, boleh. Faham? Ingat? Okey, siap. Boleh lah jemaah. Tu je nak ajar. Sampai jamu tadi Ustaz. Jadi kita iman nak tangan. Iman tangan tadi jari hujung iman kan. Kita dah batu muka, kemudian sampai batang lalu tu kena tayamu tu. Jari hujung tu nak pakai buku tak? Ya, betul. Dia al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda mana yang boleh basuh? Basuh lah. Jadi yang tak boleh basuh hak balut. Yang hak balut tu lah yang tak perlu yang tak payah basuh. Jadi tangan yang hujung ni yang ni celup air boleh celup kan. Lalu jari kan. Jari. Yang ni kalau katalah di sampai sini tak payah basuh apalah hujung je lah. Yang ni boleh basuh. Yang bersimen tu macam mana? Di istilah dia macam sapu atas khuf lah. Basah kan? Sapu kan? Okey, itu atas sapu. Lepas tu yang tak kena tu gantikan dia dengan tayammum, tampungkan dengan tayammum. Tayammum lah. Tayammum sebelum sapu kepala. Kalau ikut yang tertib yang disebut oleh ulama macam tu, pasal dia letakkan tayammum tu di tempat tertib adalah pemelihara dia lebih aula. Kalau nak kira pendapat ni memang banyak. Saya cerita sampai 10 pendapat pening.
cerita pendapat yang paling kuat, yang kalau kita sebut ni tak ada siapa bertikai dah. Dia cari pendapat yang paling do'if. tak payah, siapa je banyak. Ni pendapat yang Profesor, apa benda Profesor ni? Tadi Ustaz, ada pandangan tayamum, kaki pula balut, kaki buat tayamum pula. Maksudnya sapu, kepala sapu, kaki mana boleh kena air. Betul kan dua kan? Kena tampal 2 kali tak? Tayar kalau 2 kali lubang, kena tampal 2 tampung, ke 1 tampung je? 2 tampung. Teori tayar pandai, takkan teori tayamum tak pandai. Pula tu bukan kita sebut kan. Kalau 3 tampung, kalau 3 lubang, 3 kali tampung. Kalau 4 tampung, ambil tayar baru lah. Apa faham tayar baru tu? 1 tayamum je. Pasal benda tu Sofiah, siap, fiqah siap. Maksudnya kalau kaki dua-dua kena simit? Kalau dua kaki adalah hukum 1. Pasal dia adalah 1 anggota. Ya. Itu fiqh batu harah yang sambil-sambil Dan 3 batu pun lama lah, lupa habis. Kita basuh dengan tayamum boleh? Dari segi pilih boleh pilih. Kalau tayamum apa? Kalau ikut kafir tu wuduk tu. Maksudnya wuduk pun, maksudnya basuh dulu apa yang boleh, lepas tu baru ditayamum kan. Cuma nak tayamum dia tak boleh basah, kering lah, lap kering kan, baru ditayamumkan apa yang sepatutnya ditayamum. Dari segi pilihan boleh, misalnya katalah tangan tu balut, supaya tak nak basah dulu kan, kita lap lepas pada basuh muka tu, tayamum dulu, dah tayamum tu baru kenakan air pada anggota yang boleh basuh dengan air. Dari segi pilihan antara basuh dulu mana yang boleh basuh, lepas tu ditayamum kan, atau ditayamumkan dulu untuk ganti tempat berbalut tu, lepas tu barulah dibasuh apa dia basuh. Di situ ada pilihan. Atau kaul yang paling asal ada pilihan. Dari segi meletakkan pada tempat anggota tu antara tayamum dengan wuduk mana dulu, di situ memang ada pilihan. Macam mana pun kalau saya sebut awal tadi, yang banyak disebut basuh dulu untuk tayamum. Macam mana pun boleh kan tayamum dulu untuk baru basuh. Dari segi boleh pasal dia duduk tempat yang satu. Cuma mana dulu? Ya, kalau ikut pendapat yang asal, ya boleh pasal duduk tempat sama. Tapi atas sebut, kalau orang tanya, kalau atas boleh, kalau atas tanya soalan boleh kan, kata boleh tak? Boleh tu memang boleh. Tapi kalau orang tak tanya tu, sebut asal aja. Apa dia? Basuh dulu, lepas tu tayamum. Tapi kalau orang tanya boleh tak? Pasal dia pendapat kuat tak? Boleh. Siap. Jamaah dia belajar pada jamaah takbir. Dia betul-betul dia niat jamaah takbir dalam rakaat yang sama. Macam mana solat dia? Teruzur jamaah? Saya teringat dia lupa ada rakaat kedua dia teringat tak niat. Dia rakaat kedua boleh lagi. Jangan dah habis sembahyang yang pertama. Dia mesti ada niat jamaah tu dalam sembahyang pertama. Tak kira rakaat pertama ke rakaat kedua. Rakaat kedua tu sekalipun, rakaat kedua bukan sembahyang kedua. Rakaat kedua sekalipun seketika bagi salam. Nabi salam tu aku nak jamaahkan asal ke kau ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap, boleh. Niat sebetulnya Niat kita mesti qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Siap. Suma baik. Dah tak ada tu, habis dah wali semua tak ada. Hakim, bawa hakim. Jadi hakim ni asal dalam bahasa kitab. Kalau tak ada hakim, tu yang hakim, bahasa lain hakim, qadi. Jadi qadi adalah nafsul hakim. Kalau pasal kaedah kita, qadi pun bahasa Arab, hakim pun bahasa Arab kan. Qadi adalah hakim, hakim adalah qadi. Mufti macam mana? Mufti lain. Pasal qadi dengan hakim berbanding dengan mufti, siapa kuat? Qadi dengan hakim lagi kuat berbanding dengan mufti. Pasal apa? Mufti dia hanya ikhbarul ahkam. Dia ikhbarul ahkam.
Dia cerita hukum. Antara mufti dengan hakim dengan qadi, kuat hakim yang qadi lagi tahu. Yang tak tahu. Macam apa? Qadi dengan hakim dia ikhbarul hukmi ma'al ilzam. Dia menghabarkan hukum berserta ilzam. Apa makna ilzam? Nufus, melaksana. Pasal dia qadi dan hakim. Satu mufti dengan hakim, siapa bagus ni? Hukum. Qadi dengan hakim, mufti, tambah mufti boleh. Macam mana? Boleh pakai tak? Sepak lah. Tambah apa yang disebut tu dengan warta apa dah ada dalam enakmen syariah, bertentangan. Macam mana? Boleh pakai orang mufti. Sepak je, pakai hakim dengan qadi. Boleh? Faham? Ha. Kalau jatuh hukum, mufti punya fatwa tak pakai. Tambah fatwa yang bingung, tak pakai langsung. Dia akan pakai warta yang dah ada dalam hakim dan qadi punya. Yang tu yang dipakai dalam mahkamah. Boleh? Yang ni pun kadang sebut bab tu, orang duk sibuk mufti. Mufti bukan hakim dan qadi. Tambah pula pasal hakim qadi ni, kalau sikit istilah qadi hakim tambah dalam perundangan Islam. Qadi hakim ni maksudnya orang yang duduk dalam mahkamah untuk buat keputusan siapa yang dia bicara dan meletakkan satu hukum dan terus melaksanakan apa hukum tu. Jadi untuk ada qadi dan hakim, soalan, ada enakmen tak? Dah ada belum hukum hakam yang dah siap? Yang dah ijma' tak ijma', khilaf tak khilaf, mazhab tak mazhab, dah siap belum? Mesti dah siap nombor. Tu yang ada pasal nombor berapa, pasal nombor berapa tu asal perundangan Islam punya kaedah tu. Nama pasal-pasal pun dalam Malaysia punya istilah, ambil pada nama istilah kita Islam lah tu. Semua kita paslon betul tak? Tu kitab-kitab Malaysia pun semua, perundangan Malaysia semua pasal. Ada klausa 1, 2, 3, pasal. Ambil mana pasal ni? Kitab fiqh kita. Kitab fiqh kita, ulama-ulama buat perundangan Islam yang dalam mahkamah Islam dalam masa pemerintahan Islam dulu, semua dengan dah istilah tu, pasal dengan nombor siap, pasal. Setiap qadi dan hakim nak jatuh hukum, dia mesti sebut kamu ni kesalahan macam ni berdasarkan fakta macam ni, pasal macam ni, enakmen macam ni, klausa macam ni, kamu disahkan bercerai, kamu disahkan potong tangan, kamu macam ni, siap. Kalau mufti bodoh tu tiba-tiba kata dia, maka tak kena hukum. Macam mana? Sepak yang mufti tu. Dia ikhbar hukmi, kerana tak betul pun. Kalau atas nama jufti jawatan, atas kaedah yang macam lah ni telah terlaksana, mufti dengan hakim, kuat hakim dan qadi. Pasal dia ikhbarul hukmi ma'ilzam. Mufti dia ikhbarul hukmi saja. Kalau mufti yang dalam istilah usul fiqh, mufti dengan mana orang ada kebolehan ifta', yang dia adalah mujtahid, hak tu memang lebih besar daripada hakim dan qadi. Pasal qadi dan hakim tu pun ambil fatwa daripada, ambil hukum daripada mufti ni. Mufti dengan mana mujtahid. Qadi dan hakim mesti ambil hukum daripada dia. Tapi kalau mufti jawatan, qadi dan hakim tak ambil daripada dia. Pasal dia hanya akan menghukum berdasarkan enakmen yang dah siap. Dah siap ni mesti daripada mujtahid. Faham saya sebut apa? Yang ni pun dah cukup dah untuk sepak mufti yang ada. Satu mufti pula fatwa akan pakai ni. Dia pakai qadi dan hakim ni. Dan qadi hakim pun mesti berdasarkan apa yang dah ambil, dah disebut oleh mujtahid, tambah di ijma'. Tu dia pakai. Yang ifta' muasarah, tak muasarah ni kalau ikut boleh sepak. Pasal apa? Pasal dia bukan benda-benda yang diisbat oleh mujtahid, oleh ulama-ulama mutaqaddimin, apatah lagi yang diwartakan, yang dah sabit hukum yang telah dipasalkan dalam mahkamah untuk dijadikan hukum oleh qadi ataupun hakim. Boleh faham? Kata kita bila belajar disiplin-disiplin ilmu, jadi kita tengok orang duk ikut mufti, tambah mufti bengong tu orang ikut je ni. Allah, meluat sungguh lah. Nak cerita panjang, nak cerita macam ni lah, kena dalam daurah macam ni, jadi cerita. Tuan boleh faham saya cakap apa? Boleh? Ke tak faham? Faham? Boleh? Dia faham disiplin ilmu. Kalau misalnya mufti bodoh tu dia kata juga, misalnya dia kata talak 3 sebut sekali tak jatuh, melainkan jatuh talak 1. Itu fatwa dia kan. Dia sebutlah macam ni. Belakang enakmen negeri, semua negeri kata jatuh talak 3. Macam mana? Qadi hakim nak hukumnya. Pakai mufti bodoh ni ke pakai yang dah ada dalam enakmen? Pakai enakmen. Enakmen ni pun kalau ikut ambil mana dulu? Ambil daripada kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, daripada ulama Syafi'iyah yang dihuraikan dengan mazhab Syafi'iyah. Siap, selesai. Dengan kawaid Syafi'iyah. Jadi pakailah mufti bodoh ni. Sepak. Maulah bodoh bertentangan dengan hukum. Sepak. Untuk dia keluar pula perundangan dia.
Ini undang-undang tata-tata cara dalam masjid di negeri Perlis contoh kan. Tidak dibenarkan membaca kunut yang khas, terutama pada setiap kali subuh, melainkan kunut witir ataupun kunut dalam bulan Ramadan. Bodohnya mufti ni. Mufti bodoh tak? Bodoh, memang bodoh gila. Tidak dibenarkan mengamal apa-apa wirid selepas sembahyang, melainkan ada tujuan untuk mengajar. Ni memang mufti Perlis. Tengok ini nama negeri Perlis. Undang-undang peraturan dalam masjid negeri Perlis. Lagi apa? Tak dibenarkan. Lupa lah, tak apa tu. Kelakar. Tak dibenarkan membaca surah-surah yang khusus pada malam-malam yang khusus, seperti membaca Yasin pada malam Jumaat. Tu dalam negeri punya tu, peraturan dalam masjid tu. Tak bangang punya mufti buat hukumnya tu. Kalau dia tak dibenarkan membaca surah yang khusus pada malam yang khusus, apa masalah kan? Nampak bangang tak bangang mufti? Macam mana? Satu mufti, satu perkali buat itu. Apa masalahnya? Dia patutnya kena tambah lagi. Tidak dibenarkan mengajar subjek yang khusus pada malam yang khusus, pada minggu-minggu yang khusus, pada bulan-bulan yang khusus, pada tarikh yang khusus. Pakat tak boleh mengajar lagi. Tak dibenarkan menyebut subjek yang khusus, hadis, tafsir, subjek yang khusus pada malam yang khusus, pada minggu-minggu yang khusus. Bid'ah tak? Sama bid'ah dia. Dia nak cerita bid'ah lah tu. Fahaman bid'ah dia yang bingung. Lepas tu subjek hadis baca lepas maghrib, malam khusus, malam minggu kedua, malam Selasa contoh. Macam bid'ah. Bid'ah serupa tu lah. Apa masalah ni? Banyak lagi subjek boleh ajar. Pula tu ada Nabi ajar hadis saja ada. Ada Nabi ajar hadis saja. Nabi ajar fikah je ada. Bid'ah belaka semua tu. Tu tak boleh ajar, diam je. Semua bid'ah. Dan itu kulu lah tu. Macam-macam simpan lagi tu. Pampur je. Tu kalau kita tengok tu lah bodohnya. Tunjuk ke berapa bodoh ni. Mana bodoh ni? Antaranya pula tidak dibenarkan azan. Tu yang jadi isu azan tu rupanya. Saya pun baru baca WhatsApp ni. Tak dibenarkan azan melainkan pada waktu masuk waktu. Tak dibenarkan azan di masjid dan surau melainkan pada waktu azan, pada ketika masuk waktu. Ya. Jadi maksudnya kalau habis mengaji pukul 10 tak boleh azan dah. Macam apa? Itu undang-undang arahan masjid di Perlis tu. Dan dipakai lah sekarang ni. Walaupun tak ada undang-undang tu kat negeri lain. Tapi bila azan je selain pada waktu Isyak, azan pukul 10 misalnya, macam mana? Ya tak? Bising. Kat sini pun dah bising lah. Waktu pun waktu saya lah. Waktu saya, dia orang tanya, saya kata lepas azan, lepas mengaji lah buat azan. Sebab azan nak panggil orang sembahyang. Azan bukan untuk menunjukkan masuk waktu. Bila azan, dia orang bising pula. Pasal sebelum ni Ustaz duk ajar. Ustaz dia duk ajar, duk amal semua ada pun. Memang azan, masuk waktu azan. Tapi sambung pula mengaji lepas tu. Jadi azan buat apa? Azan untuk menunjukkan masuk waktu. Kalau dah azan masuk waktu, dah ada satu masjid, surau lain tak payah azan lah. Lepas tu takkan tak dengar pekak ke? Tapi azan pasal apa? Nak menunjukkan di situ ada jemaah. Azan untuk menunjukkan panggil jemaah dan untuk sembahyang. Bukan azan untuk menunjukkan waktu. Tu fiqh dia macam tu lah. Tadi nak sebut ada pahaman-pahaman yang mufti-mufti yang tambah mufti. Apa benda je mufti ni yang keluar fatwa ni? Memang pelik. Jadi macam ni. Patutnya tak ikut hakim dan qadi. Dan qadi hakim dengar. Qadi dan hakim takkan keluarkan hukum bagi benda-benda yang telah diambil daripada sandaran daripada kitab-kitab fuqaha dulu. Dia tak akan boleh keluar hukum daripada Quran hadis terdirect pasal mereka bukan mujtahid. Mereka pun muqallid. Mufti ni macam mana? Mujtahid orang kalah. Pasal mujtahid orang tak cakap macam tu. Mujtahid tak cakap macam tu. Dia apa? Mujahid. Mujahat. Itu ni. Mujahat. Yuzawiju inda faqril awliya. Baik. Jadi hakim akan menghukum zawaja, menikah ia, mengkahwin ia hakim
inda faqdi awliya minan nasab wal wala. Pasal bab wali dalam bab nikah ni dia ni ada bab nasab, bab wala. Jadi faham tu hakim ni apa pula? Dia bab wilayah. Hakim bab wilayah. Bab wala, bab masayyid, bab masalah merdeka, bab i'taq, bab nasab, bab keturunan ni. Satu bab wilayah yang ada, bab nasab, wala. Yang ni memang kuat. Lagi hakim apa? Dia bab wilayah. Wilayah ni dia bab wilayah yang amah ya. Maksudnya dia akan jadi wali man al-hakim qadi, dia hakim man la waliyalah. Siapa yang tak ada wali begini. Baik, summa syar'a al-musannifu bi bayanil khitbah bi kasril kha. Kemudian masuklah musannif pada nak menjelaskan khitbah kasril kha. Wahia khitbah ni apa? Bahasa kita membina. Dia lah iltimasul khatib minal maktubah nikah. Dia adalah iltimas, minta ataupun mencari, menuntut dengan mana talabul khatib, iltimas, ikhtiar, apa lagi, talab atau antara makna iltimas lah, iltamis wala khatiban min hadid. Maksudnya talabu, cari, iftash, mencari atau menuntut oleh khatib, oleh orang yang khitab, mukhatib, dia iltamis minal maktubah, dia iltimas daripada orang yang diminta, dikhitab. Dia iltimas minal maktubah, iltimas khatib, nikah, akan nikah. Itu maf'ul bagi iltimas. Tarikh tu pergi faham, baru faham apa dia pinang. Boleh? Minang ni bukan tepak sikit. Bukan mula buat rombongan. Apa dia? Mutakallim tu yang khatib tu. Khatib tu mutakallim tak? Mutakallim dia dah nyatakan kepada mukhatab, faham perempuan ni, mukhatabah, dia nyatakan apa? Kenyataan dia nak minta perempuan tu menikah dengan dia. Tu pinang namanya. Baik, faham? Betul. Pinang bukan mesti rasmi, hantar tepat sikit. Kan? Meminang ni kalau kata ada seorang perempuan, kita tanya dia, kau kalau kahwin dengan aku nak? Meminang nama itu. Meminang. Kalau suami kamu mati, kau kahwinlah dengan aku. Meminang tu. Meminang nama itu. Kau ni dengan suami tak apa baik kan? Kau cerai dengan dia, kahwin dengan aku. Minang tu nama dia. Pasal apa? Kita iltimas, mutakalim, dia tolak daripada mukhatabah untuk nikah. Dan dia ada soreh, kinayah. Yang tu sorihan. Apa? Kulla sorihan, terang-terang. Terang-terang sebut. Yang tu khitbah sorihah. Dia ada khitbah yang kinayah, yang tak sorihah. Yang tu yang memang nak masuk pun. Satu, kalau atas nama minang ni apa? Minang tu ialah iltimas khatib minal maktubah. Dia iltimas apa? An-nikah, minta untuk menikah. Jadi bolehlah meminang pada perempuan yang dah kahwin. Boleh ke meminang? Yang tu yang dia nak sebut tu. Nak kata itu dah diistilah meminang. Boleh tak meminang tunangan orang? Jawab dulu. Boleh tak? Meminang di atas pinangan orang haram tak? Haram. Meminang di atas bini orang haram tak? Bapa haram tak tu? Nak kena penerajang boleh. Satu boleh tak katanya ni? Ni bini orang ni. Silap kau kahwin dengan dia. Kalau kahwin dengan aku pun bagus. Boleh tak kahwin tu? Apa maksud dia tu? Meminang tu. Sebenarnya walaupun tak boleh, tapi minang lah juga. Tak boleh di sisi hukum menyebut perkataan tu innahum yaquluna munkara minal qaul. Tapi bukan bab zihar ni. Saya nak sebut perkataan tu yang kata dia haram. Perkataan tu haram. Perkataan tu haram. Dan jangan tak tahu dengan sebab kita sebut perkataan tu, perempuan tu pun dia buat hal dengan lelaki dia. Lepas tu bercerai, lepas tu kawan ni pun sambak lepas tu. Haram percakapan tu. Maknanya
Pinangan tu berapa? Dari segi hukum, ya, itu dah dipanggil pinang. Bukan nanti bawa tempat sirih. Yang tu kena faham. Satu kalau orang kata macam ni, ada orang perempuan ni dah memang orang kata couple lah, ada orang ni faham couple ni macam mana, agak-agak dia dah setuju tak nak kata nak kahwin dengan orang lelaki ni. Satu dia couple tu je. Macam mana pun dari segi hukum perbuatan haram lah kan. Dari segi hukum dah hukum pinang tu. Dari segi hukum pinang, jadi boleh masuk pinang lah Umar tu. Cuma dari segi hukum syarak, kau buat couple tu haram. Tapi dari segi hukum dah pinang. Tapi perbuatan tu haram. Sepatutnya dah couple macam mana? Janganlah couple apa? Catch up lah. Catch up. Catch it lah. Catch tu maksudnya nikah lah. Kahwin terus lah. Masa dia dah setuju, kahwin lah. Itu yang kita dah belajar lepas. Mas kahwin apa-apa dah pening lah dua orang ni. Buat macam mana? Kahwin Kahwin aja. Jadi kalau satu dia kalau pinang boleh putus tu lah. Boleh? Boleh putuskan. Boleh putuskan macam mana tu? Jadi ada kala putuskan pinangan tu, boleh ada katakan sebatas tu. Ya. Jadi kalau katalah tengah duk tengah couple lah ni kan. Lepas tu dia kata aku tak maulah dengan kau. Istilah putus pinang. Maksudnya tak nak, dia menolak pinangan dengan soreh. Kaedah dia setuju. Tak naklah dengan kau. Tunggu sampai 4 tahun tak masuk pinang lagi. Kata setuju. Menderita aku tak? Tahu apa? Putus pinang. Putus lalu pasal dah tak setuju. Macam mana pun perkataan kita tanya dia, itu adalah melamar lah tu namanya. Melamar dan meminang. Dia setuju tak setuju lain hal lagi. Kita dah melamar dia tu, maksudnya sudikah kau menjadi isteriku? Tu. Sama ada direct atau indirect. Direct ni mutakalim kata mukhatabah. Indirect macam mana? Wakil tanya, bapa, mak, kakak tanya. Satu, sebelum tanya apa? Risik dulu. Pasal perkataan tu dah haram lah. Satu, kita katalah contoh lah nak sebut dalam hukum meminang tu. Pasal hukum tu dia sebut nanti ni yang nak kata orang perempuan dalam iddah khusus dia sebut situ lah kan. Dalam masa iddah bain ke iddah raji'i ke, haram mensorehkan pinang kepada wanita yang dalam iddah. Asal dia sebut hukum tu. Macam mana pun nak sebut hukum pinang tu. Nak katalah seorang perempuan kita minatkan dia, kita nak memperisterikan dia. Jadi sebelum kita sendiri keluar perkataan tu, kena risik dulu hal dia sebelum kita keluar perkataan soreh untuk jadikan dia sebagai isteri. Kalau aku masuk minang boleh tak? Sebelum keluar perkataan tu, tanya dulu, si adik ni dah berpunya ke? Sebelum keluar perkataan tu, tanya macam tu tak ada masalah. Tak seperti kita nak kahwin dengan dia. Boleh jadi kita nak saja seorang lain kahwin dengan dia. Boleh jadi gitu. Tanya dulu, umur berapa? 26 dah, tak kahwin lagi. Buat masa ni belum lah. Okey, clear tu. Betul tanya. Saja berlaku sikit. Kenapa ni duk malu lah nak cakap. Saja berlaku sikit. Kita kawan dulu. Ada katakan minang. Kawan-kawan tak, kawan tak minang pasal dia tak iltibas nikah kepada mukhatabah. Macam orang couple tu. Itu yang tak bagi couple tu. Itu bukan kapai sekali. Itu salah tu. Macam mana pun itu yang sepatutnya tak jadi ikhtilat khur ni. Itu yang bila dah, itu yang kata saya sebut, itu direct lah. Kalau indirect misalnya, suruh isteri kita tanya tu, nak tak madu dengan Omar tanya. Jadi kita suruh dia tanya. Sebelum dia nak tanya tu, suruh dia cek dulu status perempuan tu. Umur berapa? 26. Contoh lah, saja dah ulang tu, umur 26. Tak kahwin lagi ke? Tak terfikir pun lagi kata dia. Tak ada orang minta ke? Ada juga orang minta tapi saya tak nak. Untuk sekarang ni tak ada apa-apa lagi ke? Buat masa ni tak ada apa-apa, kita pernah terfikir pun.
Itu untuk baru dia tak boleh keluar tu. Jadi cuma tu indirect lah. Kalau tadi kita suruh kakak ke mak ke, suruh mak pun dah macam tu, baru dia tanya, kalau kahwin dengan anak makcik nak tak? Tu dah minang namanya. Cuma bukan mutakalim sendiri, dia sendiri kepada makhtubah. Dia bukan direct, bukan mubasyarah, tapi bil wakil. Wakil siapa? Mak dia. Mak dia nak cakap perkataan tu, dia kena isi dulu. Itulah istilah risik dalam syariat. Risik zahir ni macam-macam lah. Bawa cincin tanya. Itu Melayunya. Kalau ikut syarak, yang tu dah nama risik. Dan kalau ada ayat, yang tu dah panggil minang. Dan kalau orang perempuan tu dalam iddah, kita cerita sejak hukum, lagi baca senang insyaAllah. Kalau perempuan tu dalam iddah, perempuan dalam perempuan iddah kan tak boleh minang kan. Memanglah tak ada orang perempuan yang dalam iddah orang bawa sihir minang lah. Memang tak ada. Memang tak pernah berlaku pun dalam masyarakat kita. Tapi dalam masa duduk dalam iddah tu, berapa ramai orang menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan dia secara soreh. Dia mati ni, dia kata apa? Kau jangan takutlah, kau habis iddah, aku kahwin dengan kau. Tu iltimas nikah lah dengan makhtubah. Haram perkataan tu. Haram perkataan tu. Quran kata macam mana? Wala tu'riduhun, kan? Slow sikit. Cari ayat Quran yang kata wala tu'riduhun. Slow, sorry. Dah cari tahan masa jumpa tapi tak nak baca tak boleh. Nampak tak muka surat belah kiri atas lebih kurang 7 baris. Nak baca tak boleh. Pasal nak jumpa, nak ambil perkataan tu. Ay yaktum nama khalaqallahu fi arhamihin. Belajar baca surah Baqarah itu. Slow. Bila sebut hukum tu, hukum bidang tu ada dalam Quran tu lah. Maksudnya memang ada hukum satu dia sebut hukum ni. Jadi asal nak sebut tang pinang tu lah. Yang tu dah dipanggil pinang dalam syarak. Satu kalau kata pinang dan tak pinang pun tak boleh. Orang dalam iddah, asal saya nak sebut tadi ialah kalau kata kau jangan takut lah, habis iddah ni memang aku nak ambil kau sebagai isteri. Kalau cakap itu, tu istilahnya meminang. Memang tak bawa tempat sihir tu kata. Bukan meminang, itu bawa tempat sihir. Meminang itu apa-apa mutakalim ataupun wakil dia sebut kepada makhtubah untuk nikah ataupun zawaj dengan dia. Itu pun pada perempuan ataupun kepada bapak dia, maksudnya tak direct pada dia, bapak dia, mak dia. Satu, sebelum keluarkan ayat tu macam mana? Isik tu macam mana isik? Isik tu tanya lah, maksudnya sebelum keluar ayat kata nak ingin berkahwin tu, tanya tu anak berapa orang? Anak saya 6 contoh kan. Yang sulung berapa ni? Ada yang tak kahwin lagi. Ada. Yang nama ni ada tak? Ada. Kahwin lagi tak? Tak kahwin lagi. Ni. Dia ni ada tunang apa-apa ke? Dengar bunyi kata dah ada orang minta. Memang ada orang minta tapi tak setuju pun. Tu sekarang ni dia tu macam mana? Tu nama risik tu. Sebelum keluar ayat tu, sebelum keluar ayat minang. Ayat nak kata nak zawaj bagi perempuan ni, sama ada direct atau indirect. Itu istilah risik tu dalam syarak. Melayu punya tu tak orang pakai. Merepek Melayu punya style ni. Tu tanya dia ni tu dia tanya pun dengan soalan pun pelik kan. Kenapa tanya sampai macam tu? Sajalah nak tanya kan. Tak usah cerita lagi. Kau tanya, dia tu dah tunang dah. Tunang ke? Diam je lah, silent je. Tak usah sebut dah perkataan tu. Pasal apa? Kalau dia sebut dah tunang dah, okey, sebut cadang saya dah minang. Itu minang atau minang tu. Pasal nak sebut zawaj atau zawaj tu, silent kan, diam. Pasal minang, makcik ni siapa? Saya ni mak kepada sekian-sekian. Gitu. Memang anak saya ni tunang dah, tapi kalau awak masuk tu saya tolak lah, saya ambil ini. Ambil lah. Nampak? Tu pinang tak pinang namanya tu. Satu, bila dah tahu adik punya,
silent, keep quiet and don't say nothing about this, about nak kata nak kahwin tu. Kau sebut, maksudnya pinang atas pinang nama dia. Perkataan tu haram, berdosa wajib tobat. Simple dia tengok. Berdosa juga, berdosa, itulah panggil pinang. Itu kita sebut dengan proses macam tu lah. Tambah yang direct ni. Kadang-kadang kalau saya lah, pasal kadang-kadang dulu pun biasa dengar orang tua kadang bersembang macam tu, selamba kan. Kadang tengok, katalah dulu classmate dia kan, sekarang jumpa, bila dah jumpa, tengok anak dia ni 2 orang, 3 orang, ataupun anak pun tak apa cerdik kan. Engkau ni kalau dulu kahwin dengan aku, tentu anak kau cerdik-cerdik. Macam Mina lah ayat tu. Ayat tu ayat Mina. Tak tahu, tak boleh faham macam tu. Memanglah kalau, tapi dia istilah iltimas nikah tak pada makhtubah. Maksudnya dia nyatakan hasrat nak kahwin dengan orang tu tak? Memang dah hasrat lah. Memang nak. Sampai kawan tu pula ada suami lagi. Boleh lah dia cakap ayat macam tu? Salah besar lah. Kawan tu pun kalau kata perempuan tu, dia dengar ayat macam tu, oh, kau memang nak kahwin dengan aku ke? Baru aku tahu. Aku yang ingat kau selamba je, tak ada apa-apa dengan aku. Apa akan jadi rumah tangga kau ni nanti? Bermulalah apa bunga api untuk mencetuskan permusuhan antara suami isteri. Mula kelahi. Tambah pula, serius ke awak ni? Saya tak serius kalau saya tak cakap. Sampai ke akhir saya sanggup menanti awak. Habis kelahi. Memang mencerai-berai. Betul tak saya cakap? Apa saya apa? Dah buat benda haram. Apa dia? Meminang siswa bini orang. Tu ayat seumpama tu. Apa-apa yang istilahnya iltimas nikah pada mukhatabah, pada mukhatabah, kita iltimaskan nak kita nak nikah. Benda tu berlaku macam contohnya budak-budak pelajar kadang-kadang yang dia kat mesti macam dia dah minat dia siap. Jadi kemudian lepas tu dia balik pula orang lain minang balik pula. Jadi ada kaitan minang. Ya, pinang. Kalau katalah dah tahu istilahnya, biasanya bila dah tahu ni couple lah selalunya kalau universiti kan. Kalau tak couple pun kita dah tahu dah memang kau ni benar-benar minta, dan memang tahu maksudnya dia memang menunggu je saat habis belajar ke apa seumpamanya untuk berkahwin, katalah gitu kan, untuk masuk minang ke apa. Jadi maksudnya perempuan ni memang dah menyatakan persetujuan, dia suka kat perempuan, kat lelaki ni yang dia nak berkahwin dengan ni. Memang dah berlaku kes tu. Kemudian tapi tak rasmi, tak hantar tepat si tanda apa, tak ada lagi. Lepas tu ada orang potong jalan, overtake dia. Kawan ni bawa 80 km sejam, yang ni bawa 280. Hantar tepat sikit. Pergi rumah terus minang. Yang tu tak rasmi, ni rasmi kita dia. Yang ni bawa minang, yang tu tak minang. No. Itu istilah pinang, dia tak minang. Perbuatan tu haram. Akal macam mana? Perempuan kepada lelaki. Dari sisi hukum, asal Allah sedang. Asal kaedah Quran ni dia sebut dengan orang lelaki menyatakan perkataan tu pada makhtubah. Kalau faham muqabil dia, orang perempuan sendiri cakap macam mana? Lagi haram tak? Ni orang lelaki cakap ni. Kalau kau kahwin aku kan bagus, anak kau mesti cerdik-cerdik. Yang ni orang perempuan cakap, kalau you jadi suami I, I tak tahulah, anak I mesti semua brilliant. Macam melompat dah lelaki tu. Boleh faham tak cakap? Haram nak perkataan tu. Meminang lah nama dia. Cuma dari segi hukum lah, haram tak? Kalau dia dalam status dia suami orang, memang haram. Tapi kalau status lelaki tu suami orang, tak haram lah. Kalau dia tak suami orang kan, maksudnya dia suami orang, orang lelaki ni orang perempuan ni. Tengok, awak kahwin lagi? Saya kahwin dah, anak apa? 8. Kalau ustaz kahwin 2 kan bagus. Boleh ada je itu. Contoh lah, saya bagi contoh kan. Pasal dia punya status tak ada masalah. Tapi istilahnya
Cuma meminang ni bukan lelaki minang perempuan. Perempuan minang lelaki. Dari sini boleh tak? Boleh. Cuma pastikan dia bukan dalam keadaan yang dia tak boleh meminang. Dia tak boleh dipinang. Bila dia tak boleh dipinang, faham tu? Dia juga tak boleh meminang. Seingat saya dalam fiqh ni tu. Bila dia tak boleh dipinang, dia juga tak boleh meminang. Maksudnya kalau orang lelaki tak boleh kata aku nak kahwin kau pasal dia dalam iddah, pasal dia bini orang, pasal dia tunang orang, ke istilah potong tunang atas tunang tu, selagi dia tak selesaikan daripada proses tu semua, maka dia tak boleh menyatakan apa-apa keinginan kepada mana-mana lelaki yang memang sama ada yang ada kota 4 ataupun ada kota 3 ataupun kota 1. Jangan yang tak ada kota langsung. Tu tak boleh pasal itu istilahnya membuka perceraian di sana boleh faham. Kalau tu yang tu dia boleh ni. Kata yang ni dah isteri 3 dah. Ustaz ada satu kota, contoh ustaz lah, awak ada saudara ada satu kota kosong lagi tu. Kalau diisikan baik. Tak lompat. Sajalah masa buat ayat-ayat tu kan, saya nak tunjuk pasal dah soal tanya akad ni pasal bila lelaki tak boleh meminang, perempuan juga tak boleh meminang di sebelah lagi. Dari segi perkataan tetap haram juga. Tak haram. Bahkan kita kata apa? Galak gilanya perempuan ni. Pasal apa? Lelaki sebut kat dia pun dah haram, perempuan balas pada dia lah macam mana? Dia min aula dari bersegi bab haram. Pasal kalau lelaki meminang ni pun adalah haram, apatah lagi perempuan meminang lelaki dalam keadaan dia adalah isteri orang, dia adalah tunang orang, dia dalam iddah orang, adalah lebih aula untuk haram. Dia sebut perkataan tu, nak sebut tentang haram perkataan tu. Kalau dia dalam situasi yang tak boleh dipinang oleh lelaki secara soreh, maka haramlah juga dia meminang lelaki secara soreh. Saya ingat mukabil dia macam tu dalam bab akad. Cuma WhatsApp ni dia kinayah pasal gunakan lafaz. Macam mana pasal apa? Gunakan tulisan kan. Macam mana pun bila kinayah tu dari segi tulisan, tapi apa yang ditulis tu terang. Bahaya kan tu. Satu, jangan keluarkan apa-apa perkataan meminang macam tu lah. Maksudnya kalau ada pun, kalau ikut yang syarak tu yang, kalau budak boleh pun sini ya. Yang tu yang kita nak baca tu. Dan antara yang memutus tu wali ya. Maksudnya kalau kena pinang tu satu hal. Jadi kalau anak perempuan, kalau ada orang tanya itu, direct kat dia satu hal, dia kena maklum kat wali dia, pasal wali dia yang akan buat keputusan tu. Jadi wali akan kata apa? Kalau katalah ada orang minang, kata dia, orang ni minta, aku dah ada pilihanku sendiri. Abah dah ada pilihan abah. Siapa? Itu rahsia lagi, kau belajar dulu. Siap. Jadi wali ada hak dia. Siapa abah? Biar misteri dalam hidup kau. Saja saya nak guna bahasa sedap-sedap gitu ya. Biar dia misteri. Kalau sebut pun tak bermanfaat untuk kau. Tugas kau sekarang, kau masih belajar lagi. Abah nak kau belajar lagi. Abah pun tahu kehendak kau macam mana. Tengok kau pun tak gedik-gedik lagi kan. Dengan orang tu ada orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Siapa abah? Lebih baik kau tak tahu daripada kau tahu. Okey. Orang datang. Bapak dia tahu. Di atas tak tahu ni, tu yang sepatutnya anak, tu yang tak sepatutnya ada istilah pergaulan bebas yang dia akan bercampur dengan lelaki. Tak sepatutnya. Yang tu yang istilah dia dah melanggar syarak. Satu, bila ada orang minang, bapak tak tahu, macam mana? Jadi ya. Padahal dia sepatutnya bila ada orang minang dia kena kat bawah bapak dia. Lagipun takut ada masalah bila dah ada orang minat, lagi orang ada attack dia macam-macam lah kan. Masalah kan tu. Kat bawah bapak dia, orang ni nak dia. Kalau bapak dia setuju, kalau nak betul-betul lah, apa masalah? Mari datang rumah. Memang abah tak ada masalah. Memang abah suka kat dia. Pergi terus. Patutnya terus kat tu. Tak boleh simpan-simpan. Ni dah diam-diam, dah ada hubungan. Lepas tu, bila bapak buat keputusan, mula muka bonyok je. Orang dah ada pilihan orang.
Mana aku tahu, aku tak cerita kat aku. Lagipun, macam mana kau boleh buat hubungan? Kau kan anak aku kan wali. Macam mana aku, bapa aku tak boleh tahu hubungan kau dengan dia? Oh, mula keluar drama lagi. Drama tak drama, itu sepatutnya perasaan wali, betul tak? Kalau tuan-tuan jadi bapa agak-agak anak perempuan, tuan-tuan macam mana? Macam tu punya suara, betul tak? Ha? Macam mana aku, bapa aku boleh tak tahu? Kau anak apa? Nak dah ke? Bukan anak bapa? Nak kena nampak? Ha? Macam mana boleh abah tak tahu? Masa bila kau buat hubungan, abangnya tak ada apa-apa, tak pernah tengok pun macam ni. WhatsApp kompok lagi telefon kau tu. Ha. Sabar agak. Yang kau tak sabar tu, kau buat mindset kau tak tahu. Boleh lah ayat banyak, meletik 3-4 jam tu. Ke depan. Okey, sekarang yang tu tak apa tak. Wah. Saya nak kira bicara situ. Duduk syarat. Panggil mak, syarat. Tetamu yang datang tu minta maaf kan, balik dulu. Contoh kan. Kami kena selesai keluarga dulu. Rupanya ada masalah sikit. Jadi kami tak boleh buat keputusan ni. Minta maaf lah. Jamu makan, minta maaf lah, tak bagi keputusan lagi. Nanti kita bagi yang terdekat, insyaAllah. Balik baru syarat. Mak, macam mana ni? Saya pun tahu abang, tak cerita ke abang je. Oh, kau pun sama lah dengan anak kau. Dia pasal dah melanggar syarak. Mesti kena buat apa tegas tu. Dah ada nusyuk tu. Nusyuk dari segi nusyuk dengan Allah Ta'ala dah. Jadi kenapa tak khabar ke suami? Ni bapa ni. Ini wali tanggungjawab ni. Kalau wali tak tanggungjawab tu satu hal. Okey. Jadi kalau atas kaedah, bapa tu lah wali macam biasa. Kalau aku kata hitam lah kau. Kalau aku kata putih lah kau. Lama pula dia tahu. Yang ni yang minang siapa? Yang ni siapa? Sepatutnya macam tu lah. Itu kot. Pinang ni atas pinang tu. Bila dia tak ikut syarak je, dia akan bercelaru je tu. Bercelaru gila je. Ada pinang, ada isi, ada nanda yang mana yang diejekkan sebagai pinangan? Itulah, pinangan tu mesti dengan takrif tu, iltimas. Dia ada iltimas daripada mutakalim ataupun naib dia kepada mukhatabah untuk nikah. Dia ada menanda musyrik tu belum lagi tak? Menanda musyrik. Yang tu atas kaedah Melayunya ni, itu istilah rasmi, itu official. Itu yang official. Official faham kau tak? Maksudnya yang rasmi. Pasal kita nak sebut ni pasal dia berkaitan bab hukum, dan di situ ada dosa tak dosa ni. Itu yang saya sebut tadi awal-awal. Tak ada orang yang dalam edah, misalnya orang perempuan dan bini orang main tepat sirih meminang, tak ada lah. Tapi berapa ramai bini orang, ada orang boleh kata awak ni kalau kahwin dengan saya akan bagus, padahal dia ada suami tu. Kalau awak kahwin dengan saya, awak takkan susah macam ni. Bini orang tu boleh cakap macam tu. Memang dia tak pernah bawa tepat sirih perkataan tu. Menanda mengisi apa dah tu? Tak, itu dah dipanggil pinang. Haram dah perkataan tu. Berdosa dah perkataan tu. Jadi kalau official itulah menanda mengisi apa-apa macam tu lah. Kalau yang rasmi macam tu, itu yang selalu yang dia orang faham macam tu lah. Itu yang bila kita mengkaji kitab turah balik, tengok balik kitab macam mana dengan huraian-huraian ulama apa, tengok dalam Quran pun, macam ni rupanya. Itu masuk minah dah. Satu, jangan cakap sebarangan. Pasal kita di akhirat pun tak akan ditanya dan tak akan disoal, melainkan apa yang keluar pada mulut kita. Semua itu dah ada kira bercakap. Illa hasaidu alsinatihim kan. Melainkan hasil masuk daripada apa mulut yang kita keluar perkataan. Jadi kalau kata macam tu benda salah, ini adalah qaul munkar. Walaupun dia type mesej ke apa tak? Walaupun type mesej ke apa? itulah, mesej tu sebutlah dia atas hukum dia tak soreh, tak lafaz kan. Tapi istilahnya ada sesuatu yang telah dinyatakan dengan syarat. Yang tu pun sebaiknya kaedah mengisik dulu lah sebelum keluarkan apa-apa ayat yang menyatakan secara tulisan soreh, bukan lafaz soreh, tulisan soreh menyatakan peminang. Pasal bila sebut tu, bila tulis tu, dia akan masalah. Boleh? Ustaz, Ya. nak tanya ni, ada ni anak jadi wali untuk mak. Boleh. Ada tadi ada wali
Bunuah ada. Tak ada. Anak tak jadi wali mak. Di atas jadi apa yang sebut, mahram yang akan accompany mak untuk mak musafir balik. Pergi haji, bapa dah tak ada, anak. Cuba anak tak ada istilah wali. Cuma anak adalah antara mahram yang boleh menyebabkan mak dia bermusafir. Tapi atas nama wali nikah tak boleh. So, wali nikah mesti tertib asobat. Tertib asobat yang sebut tadi. Ya. Kahwin dia lain tu. Untuk jangan dapatkan apa wali hakim kan. Tapi ternyata pada kawasan yang dia pergi tu ada salah seorang daripada wali yang untuk tertib ni. Dan katalah ada kuasa dia. Ya. Jadi adakah masih dengan wali hakim ataupun kena pakai kuasa tu walaupun apa lisensi wali ni juga. Dia kalau ikut kaedah, bila wali yang sepatutnya ada, lepas tu keluar pada kawasan, dia akan terus hakim. Dia tak wali abad. Pasal wali akrab ada, cuma dia status musafir. Misalnya contoh lah, bapa ada, perempuan ni sekarang belajar kat Mesir, dan di Mesir ada abang dia. Abang dia boleh jadi wali tak? Tak boleh. Wali hakim. Melainkan bapa dia kata, sekarang jadilah, sepatutnya aku wali, aku wakil dengan kau. Barulah cuma nak kata dia, pasal bapa ni dia hanya akan boleh berpindah kepada adik-beradik, misalnya si abang tu, jika bapa ni hilang syarat wali, fasik atau seumpama tu, barulah akan berpindah kepada abang dia. Tapi sekarang bapa dia tak fasik, dia wali, tapi had musafir, dia tak gugur kuasa wali dia. Dia akan pergi pada, dia tak kepada wali abad istilahnya, tapi kepada hakim, pada wali dengan wilayah. Kalau dia langkah macam mana? Macam dia ada datuk, dia langkah pada apa kan? Kalau langkah tu disebabkan datuk tu pasir isap cerut, bukan saya rokok, tu tak apa. Langkahnya tu tak apa. Kalau tak ada apa tak boleh? Tak boleh, mesti ikut tertib. Jadi kalau kata datuk tu tak nak, dia tak boleh pas juga kepada orang jauh. Kaedah dia, kuasa kat dia, dia wakil lah. Wakil kat cucu dia. Wakil kat cucu dia. Lelaki berlelaki. Ya. Boleh tak bapa ni masih hidup? Yang kita lain dia tak boleh lah anak ada wakil wanita dia. Boleh atau tidak bapa tu mewakilkan anak yang sebagai wakil ni untuk menikahkan adik dia? Boleh? Boleh. Kaedah wakil boleh. Cuma bagi umur syarat balik apa semua kan. Lelaki boleh. Adil. Maksudnya siapa yang memang hak untuk jadi wali, sah untuk diwakil. Dan antara wakil dengan wali abad ataupun hakim, wakil adalah lebih kuat daripada wali abad dan hakim. Wakil lagi kuat. Pasal wakil ni dia dapat kuasa mewakil. Walaupun anak Walaupun anak, ya. Dan hatta orang lain sekalipun. wakil atau wakil? Wakil atau wakil tu dia tak akan boleh, melainkan jika memang wakil tu sendiri membenarkan. Dia ada bab wakil yang dah pernah belajar dulu lah dalam bab muamalat. Masa kita situ dulu lah. Nanti kita sambung nanti bab pinang-pinang tu lah. Walaupun sekali lalu dah sebut, ada bab panjang juga nak sebut bab tu. Baca tu tak ada habis rasanya. Summa syara'ah situ, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.